ni tahun keempat lah. So dia satu juzuk lebih kurang setahun. Sebab kelas ni kita tafsir ni kita mula lambat sikit. Asalnya ni akidah kan, tafsir kita buat subuh Ahad, tapi sekarang kita tukar Talbisul Iblis subuh Ahad, tafsir bawa ke hari Jumaat. Okey, jadi saya ingat kelas kita kat sini dah tahun ke-7 dah kot. Ini masjid pertama saya mengajar. Saya main kat Perlis dulu. Tapi dari segi tafsir ni dia insya-Allah tahun keempat kita insya-Allah. Jadi untuk buku juzuk 4 tu alhamdulillah saya ingat semua dah dapat dah. Itu sekaligus juzuk 3 4. Hari ni insya-Allah kita masuk ayat yang ke-92 daripada surah Ali Imran, yang mana ayat ni berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang bermaksud kamu sesekali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sehinggalah kamu menginfakkan, menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, mimma tuhibbun, dan apa sahaja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maksudnya kamu tidak akan mendapat kebaikan dan belum mencapai darjat bararah, iaitu orang yang telah berbuat kebaikan dan berhak mendapat keredaan, kurnia dan rahmat Allah, serta terhindar daripada siksaannya, sehingga kamu menafkahkan, membelanjakan di jalan Allah harta yang paling kamu cintai. Okey, maksudnya itu dia punya yang paling afdal. Bukan maksudnya kalau kita beri harta yang kurang kita cenderung padanya dia tak sah, dia bukan macam tu. Tetapi dari segi darjat bebas daripada siksaan api neraka, Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Subhanahu wa taala paling suka yang terbaik. Kan ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu baik dan dia cuma menerima daripada yang baik-baik sahaja. Tambahan pula dalam bab harta ni, dalam bahasa Arab, harta ni kita panggil mal, betul tak? Sebab tu kalau tempat simpan harta, tempat simpan duit itu kita panggil baitul mal. Kita sekarang baitul mal kita mai lah. Okey, maksud dia mal. Mal ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu apa maksud dia? Mala yamilu. Yamilu ni maksudnya cenderung. Okey, kecenderungan. Kalau dalam ilmu hadis tu, kalau dikatakan seorang perawi itu tasyayyu ai yamilu ila syiah. Kalau dia kata tasyayyu, maksudnya dia ada kecenderungan kepada syiah. Dia tak syiah, dia cenderung pada syiah. Okey, jadi bila kita kata mala yamilu maksudnya kecenderungan, maka dinamakan harta dalam bahasa Arab sebagai al-mal, sebagai harta, sebab lazimnya manusia memang cenderung menyayangi harta dia. Itu fitrah kemanusiaan. Itu saya selalu berseluruh. Tak ada orang tuan-tuan kerja 23 bulan jumpa kata ustaz saya susah hati, kenapa 2 hari lagi masuk gaji nak menyampah tengok gaji. Tak ada orang macam tu. Ataupun masuk duit upah dia kata saya ni susah hati tengok rasa macam meluat tengok dalam akaun banyak-banyak. Tak ada orang macam tu. Lagi banyak lagi dia senang hati. Itu manusia. Sifat kelaziman manusia. Maka sebab tu Allah Subhanahu wa taala menerima kalau sedekah itu daripada mal, daripada harta yang memang kita dah cenderung, tetapi lebih kita cenderung, lebih kita korbankan, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedemikianlah sifat syariat ni macam itulah. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia pernah bertanya pada Nabi SAW. Dia kata ya Allah, dia kata ya Rasulullah, manakah amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mana amalan yang paling pahala dia paling besar? Kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab jihad ni memang pengorbanan Nabi tu kan. Pengorbanan dari sudut badan, pengorbanan dari sudut harta, pengorbanan daripada semua keselesaan kehidupan kita ada ni, rumah kita, anak isteri kita tinggal habis memang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita habis pun belanja sebab nak pergi berperang, lazimnya guna duit. Okey, sebab perang ni dia melibatkan nak beli ni, nak beli perbekalan, nak beli ni, dia melibatkan wang, dia melibatkan nyawa, dia melibatkan kesediaan kita nak menerima kesakitan fizikal. Bukan saja kesakitan fizikal, kesakitan apa? Mental pun ada juga. Betapa ramai orang yang balik daripada peperangan lepas tu kena kaunseling banyak dan sebagainya, sebab benda-benda yang dia tengok masa peperangan, benda-benda ngeri itu dia bawa balik. Ada satu buku From Beirut to Jerusalem. Siapa pernah baca buku tu? Berkenaan dengan dia doktor ketika terjadinya peristiwa Shabra dan Shatila di Palestin, yang mana Yahudi dan orang Kristian ketika tu, tentera Amerika dan sebagainya bekerjasama untuk belasah orang Islam. Allahu Akbar. Itu bukan peperangan, itu pembunuhan besar-besaran.
Jadi dia doktor tu dia berpengalaman. Dia doktor yang pergi untuk bukan rawat orang, jenazah pun dah hancur tak rupa orang dah, dia kata. Jadi benda-benda macam tu orang balik daripada peperangan, dia bawa tu dalam fikiran kita. Nak tidur pun terjaga, malam tidur ternampak, sampai apa ganggu hidup kita. Ini kita kata kesan peperangan. Sebab tu semakin besar perkara tu, pengorbanan dari sudut jiwa, pengorbanan dari sudut nyawa, dari sudut fizikal, dari sudut masa, dari sudut harta, dari sudut kita punya kekuatan minda kita, itulah jihad ni dia perkara yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanya pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kalau saya tak mampu berbuat sedemikian, apa dia amalan yang paling afdal? Maknanya yang kedua lah. Kata Nabi SAW, kamu membebaskan hamba. Sebab apa? Sebab pengorbanan juga. Hamba ni tuan-tuan, harga dia mahal. Paling kurang 100 ekor unta hamba ni dia punya harga. 100 ekor unta. Unta kalau dekat sana 7-8 ribu. Saya tanya sahabat saya Ustaz Wafiq, dia kata dah 7-8 ribu lah. Okey, jadi kalau 100 ekor unta berapa? 700 ke? 800 ribu. Orang 780 boleh beli 2 rumah. Nampak lagu tu. Tapi gunakan untuk bebaskan satu jiwa yang satu apa? Satu empunya badan yang merupakan hamba, bebas, beri kebebasan pada dia. Allahu Akbar. Mahal. 700-800 ribu bebaskan hamba. Itu pun tak habis lagi. Dia tanya pada Nabi SAW, siapa hamba yang paling afdal untuk saya bebaskan? Kata Nabi SAW, hamba yang dia punya tuan dia paling sayang kat dia. Sebab hamba ni pun dia ada dia punya peringkat dia kan. Ada hamba kat bawah ni tak apalah, nak bebas dia aku bagi 20,000 dirham dah bebas. Dia barangkali macam tu. Tapi ada hamba yang barangkali dia beli mahal, hamba tu pun kerja dia bagus, orangnya pun bagus dan sebagainya, amanah, boleh percaya, jaga harta dia baik, buat kerja pun produktif dan sebagainya. Dia sayang, bila dia sayang tu dia susah nak lepaskan hamba dia. Nabi SAW kata, kalau yang tu kamu dapat beli, pujuk tuan dia, beli bebaskan dia, yang tu lagi afdal. Sebab apa? Sebab harga dia lebih mahal. Tadi saja dah 700-800 ribu. Kalau hak tu barangkali juta lebih. Barangkali lagu tu. Okey, jadi memang hakikat syariat ni macam tu lah. Allah Subhanahu Wa Taala dia nak kita dulu mula, tapi balasan dia banyak. Dia macam tu. Sebab tu saya tertarik dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi sebut, kalau kamu datang dalam keadaan berjalan, aku datang dalam keadaan lari. Yang orang kata kalau datang selangkah, Allah datang 1000 langkah. Betul lah, kita kata maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia maha menerima taubat hamba dia, dia suka kepada permintaan hamba dia. Tetapi kefahaman saya, salah satu sudut lagi daripada hadis tu, dia menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menunggu langkah pertama daripada kita. Boleh faham tak? Selangkah kamu datang, 1000 langkah Allah datang. Selangkah dulu. Dia tak kata Allah datang 1000 langkah baru kamu datang selangkah. Dia tak kata macam tu. Selangkah kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berjalan, Allah datang dalam keadaan berlari. Maknanya surah, maknanya cepatnya dia datang untuk nak sambut apa ni kepulangan kita tu. Jadi tapi dekat situ dia menunjukkan langkah pertama daripada siapa? Daripada kita. Bukankah sahabat radhiyallahu anhum pernah tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah perniagaan yang paling untung? Turun ayat Quran beritahu perniagaan yang paling untung adalah kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah beli nyawa kamu dengan jannah. Allah beli kamu punya nyawa kamu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Poin dia apa? Kita juga kena dulu. Itu sunnatullah. Okey, sebab tu kalau kita kata, ustaz saya tak terbuka hati nak buat, tak terbuka hati nak buat, memang kalau lagu tu dia tak jadi ya. Dia kena langkah pertama mula daripada kita dulu. Kemudian balasan Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak lagi daripada itu. Itu sunnatullah. Okey? Itu kita kena faham. Baik, namun demikian kata pengarang, apa pun yang kita nafkahkan, sama ada banyak ataupun sedikit daripada harta yang terbaik ataupun yang kurang baik, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Maknanya kalau kita infakkan macam-macam mana pun pahala dia dapat. Okey, cuma saja kalau lebih berharga, lebih kita cenderung kepada tu, maka kita kata lebih tinggi balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kisahnya Abu Dahdah radhiyallahu an. Abu Dahdah pemilik kebun di tengah bandar Madinah. Pemilik kebun di tengah bandar Madinah, ke tengah bandar, maknanya memang nilai dia tinggilah. Bila diturunkan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan, barang siapa yang memberikan hutang pinjaman pada Allah Subhanahu Wa Taala
dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan bayar dengan syurga. Bila turun ayat tu disebut pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau macam tu saya infakkan saya punya tanah kebun saya beserta dengan dia punya pokok-pokok dia sekali, dengan rumah-rumah dia pun habis infak belaka. Kata Nabi SAW, turun wahyu, Nabi kata sesungguhnya Allah telah membayar kamu punya pinjaman tadi dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, bayar terus cash kata. Lalu dia pun balik ke kebun dia panggil isteri dia duduk dalam rumah, dia kata ya Ummu Dahdah, dia kata keluar rumah, kita kena cari rumah lain. So isteri dia tanya kenapa, dia kata sebab tanah ni, pokok ni dengan rumah ni saya dah infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata isteri dia, abang ini perniagaan yang paling baik abang pernah buat. Masya Allah, generasi sahabat radhiyallahu anhum, dia tak ada habis tu kita nak makan apa, kita nak duduk mana, dia tak ada, dia bagi macam tu, free macam tu. Generasi sahabat, generasi terbaik. Dia kata inilah dia perniagaan yang paling baik awak pernah buat, dia kata, dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abu Dahdah merupakan 70 orang di antara 70 orang syuhada Uhud. Masa perang Uhud dia gugur syahid. Nabi SAW tengok jenazah dia tu, lalu tanya Abu Dahdah, kata, lalu ketika sahabat kata kami iring bawa jenazah Abu Dahdah untuk dikebumikan, Nabi SAW berada di kepala, di bahagian kepala Abu Dahdah. Lalu Nabi SAW mengulangi betapa banyak kebun tamar di syurga menanti Abu Dahdah. Nabi ulangi perkataan tu sampai Abu Dahdah dikebumikan. Tu sahabat radhiyallahu anhu. Okey, jadi kita kata balasan dia besar, betul lah. Sebab apa? Sebab dia punya pengorbanan dia punya diberi tu besar. Jadi itulah kita ni tuan-tuan, memang sunatullah. Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok langkah pertama tu daripada kita dulu, kemudian baru dia balas. Okey, dan balasan dia berkali-kali ganda lah, sudah tentulah. Okey, tapi macam-macam mana pun memang kita kena mula dulu. Okey, baik. Kemudian Profesor Wahbah Zuhaili berkata, para mufassirin berbeza pandangan tentang mana albir tersebut pada tiga makna, iaitu syurga, amal soleh dan juga ketaatan. Maksudnya albirru tu boleh diertikan dengan syurga. Kamu tak akan dapat masuk syurga sehingga kamu menginfakkan harta yang kamu paling sayang. Itu maksud dia. Ada juga yang berpandangan kamu tidak akan digelar sebagai amal soleh yang sempurna sehingga kamu infakkan harta yang paling kamu sayang. Itu yang kedua. Yang ketiga kata albirru huwa ta'ah. Albirru itu adalah ketaatan. Kamu tidak mencapai darjat ketaatan yang sempurna sehingga kamu menginfakkan harta yang kamu paling sayang sekali. Okey, jadi itu tiga maksud dia. Dan ayat di atas memberi isyarat kepada dua perkara, iaitu yang pertama bahawasanya nafkah di jalan Allah yang akan membawa kepada hakikat albir ialah nafkah yang dikeluarkan dari harta yang paling disayangi dan seimbang dengan kecintaannya pada harta tersebut, maka demikian pula lah ganjaran yang berhak diterimanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lagi dia sayang, lagi besar dia korbankan tu, lagi besarlah dia punya balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, galakan agar memberi nafkah dengan cara tersembunyi agar terhindar daripada riak dan semakin sempurna keikhlasan dalam beramal soleh. Okey, saya ada pernah ditanya, Ustaz, kalau saya nak sedekahkan ni, elok tersembunyi ke elok ditunjukkan? Kata An-Nawawi rahimahullah, elok disembunyikan. Walaupun ditunjukkan pun tidak ada masalah. Macam mana tu Ustaz? Dia macam ni. Sembunyi lebih baik sebab selamat daripada riak. Okey, sembunyi lebih baik sebab selamat daripada riak. Riak ni penghancur kita punya amalan, tuan-tuan. Barangkali kita bawa rezeki tengah banyak, bawa kat masjid hari Jumaat, kali ni bawa RM50 barangkali kan. Kita nak sedekah tu kata, kok orang tengah nak masuk sebelah kita nampak, oh dia nampak aku bagi RM50. Kita bagi RM50 tapi sebab riak tu hancur amalan. La haula wala quwata illa billah. Tak berguna RM50 tu. Barangkali lebih elok minggu lepas hang bagi RM5 tapi tak rasa riak daripada bagi RM50 daripada rasa riak. Sebab tu elok secara tersembunyi, selamat daripada riak. Memang tak ada siapa tengok, tak timbul rasa macam dia nampak aku bagi banyak, tak ada timbul macam tu. Yang tu lebih afdal. Tetapi bila sedekah ni boleh ditunjukkan, kalau seseorang itu dia berbuat amal soleh di hadapan orang dan dia memang selamat daripada rasa riak, maka afdal ditunjukkan. Afdal ditunjukkan. Kenapa? Sebab perbuatan baik dia tu boleh menginspirasikan orang lain. Okey, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, apa dalil dia? Dalilnya Nabi SAW sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Nabi SAW kata, solatlah kamu semua sebagaimana kamu lihat aku solat. Nabi menjadikan solat dia sebagai model, sebagai contoh. Dia tunjukkan amal soleh, dia tunjukkan solat dia kepada
kepada orang lain. Untuk apa? Supaya orang terinspirasi ikut dia punya amal soleh dia, sebab dia selamat daripada riak. Okey, jadi itu faktor riak. Tetapi walau bagaimanapun, kata An-Nawawi, afdal disembunyikan, sebab rasa riak ni dia boleh datang tiba-tiba, kita kata kan. Afdal disembunyikan. Baik, dalam ayat berikut pula Allah Subhanahu Wa Taala membantah sekeras-kerasnya beberapa perkara syubhah yang ditimbulkan Yahudi. Menarik ayat ni, iaitu yang pertama, perkataan Yahudi pada Nabi SAW, engkau mendakwa bahawa engkau pengikut agama Ibrahim dan zuriat keturunannya, tetapi mengapa engkau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh mereka, seperti pengharaman daging unta. Okey, daging unta haram ke Ustaz? Daging unta halal, maka haram. Cuma sahaja kita ni dalam Islam kita ada halal, dalam Yahudi dia ada kosher. Kosher ni apa dia Ustaz? Kosher ni senang cerita macam halal lah, halal versi dia lah. Tetapi dia punya benda-benda yang dia tak boleh makan tu lebih banyak daripada yang kita tak boleh makan. Sebagai contoh apa? Kalau dalam bab hayawan, dia cuma boleh, mereka orang Yahudi cuma boleh makan hayawan yang kukunya terpecah dua, iaitu macam lembu. Lembu kan kuku dia pecah dua macam tu kan. Kalau kuku tak pecah dua tak boleh. Okey, contohnya apa? Contohnya unta tak boleh, sebab unta dia punya kaki kan macam tapak kaki kan, macam tapak kaki. Unta tak boleh. Okey, kalau kambing boleh, dia punya kuku tu terpecah dua macam tu. Dia boleh makan binatang empat kaki yang dia punya kuku dia tu terpecah dua. Okey, tapi itu pun tak habis kat situ. Okey, daging lembu tu, walaupun lembu tu halal dimakan, bukan ke semua daging pada badan lembu tu halal dimakan. Dia cuma boleh makan daging yang terlekat pada tulang. Macam contoh daging tulang rusuk umpamanya. Sebab tulang rusuk tu kan, kalau kan sekarang yang orang buat Wagyu steak tu kan, A5 Wagyu steak harga 1,500 tu dia sebulan gaji. Dia punya daging tu terlekat pada tulang, hak tu dia boleh makan lah. Ataupun apa ni, macam kita makan daging daging rimau menangis. Daging rimau menangis tu tak boleh lah. Selain tu dia tak, dia tenderloin kan, dia tak boleh makan. Dia kena makan daging yang bercantum pada tulang saja. Okey, macam daging bahagian peha, tak boleh. Dia daging-daging yang terlekat pada tulang saja. Sebab tu saya ingat orang Yahudi kurang makan lembu kot, tak baloi kot. Beli seekor berapa sih, 3-4 ribu ada. Mahal 5,000. Beli 5,000, sembelih boleh makan bahagian tu, tak baloi ya. Okey. Kemudian kalau kita kata macam ayam Belanda macam tu, dia boleh makan yang domestik, maksudnya yang memang dipelihara. Kalau binatang liar dia tak boleh makan. Macam contohnya buruh lang, tapi itu kita pun tak boleh makan kan. Buruh lang apa semua itu tak boleh makan. Kemudian dari sudut ikan lagi power. Haiwan laut yang dia boleh makan adalah haiwan laut yang mempunyai sirip dan insang. Maksudnya dia ada sirip dan dia ada insang. Yang tu je boleh. Macam contoh ikan terubuk boleh ikan cenjaru boleh Kalau dia ada sirip saja tapi tak ada insang tak boleh. Sebagai contoh apa? Contohnya ikan lomba-lomba, dia tak boleh makan. Okey, sebab apa? Sebab dia ada sirip tapi dia tak ada insang. Okey, ataupun barangkali dia ada insang saja tapi dia tak ada sirip. Contoh macam kerang ataupun ketam. Ketam dia tak boleh makan. Sebab ketam dia ada insang tapi dia tak ada sirip. Jadi senang cerita dia boleh makan ikan jelah. Hak lain daripada apa? Lain daripada ikan tu dia tak boleh makan. Kemudian barang-barang tenusu, produk tenusu boleh. Susu dan sebagainya boleh, tetapi kena daripada binatang yang kosher lah, maksudnya daripada lembu, okey boleh. Cuma pula syariat dia pelik sikit, dia tak boleh makan produk tenusu bersama dengan daging, tak boleh. Contohnya apa? Contohnya cheeseburger. Kita masuk drive-thru McD tu, ada cheeseburger. Cheese tu buat daripada susu kan. Daging lembu tu katalah dia ambil daripada daging rusuk, okey boleh lah. Tapi bila digabungkan bersama, dia jadi haram, dia tak boleh makan. Okey, jadi kosher ni dari sudut dia punya syariat dia lebih ketat daripada apa? Dia lebih ketat daripada halal lah. Maka bila Nabi SAW datang, Nabi menghalalkan unta, boleh makan unta. Jadi orang Yahudi ketika tu mereka kata, kalau benar Nabi SAW ni keturunan Nabi Ibrahim AS, maka kenapa dia pergi halalkan makan daging unta sedangkan orang Yahudi tak boleh makan daging unta? So itu soalan dia. Okey, itu soalan dia. Kenapa Nabi, kalau dia betul Nabi, kenapa dia menghalalkan daging unta sedangkan Bani Israel telah diharamkan daging unta ataupun apa-apa binatang yang kukunya tak terpecah dua macam lembu macam tu. Baik, itu satu. Sekali lagi kita tengok jawapan dia.
Yang kedua, Yahudi juga berkata kepada Nabi SAW, engkau mendakwa bahawa engkau pengikut agama Ibrahim dan engkau orang yang paling utama sebagai pengikutnya, sedangkan Ibrahim dan Ishak serta Nabi yang lainnya semuanya mengagungkan Baitul Maqdis, lalu kenapa engkau mengubah arah kiblat ke arah Kaabah? Dia kata Nabi Ibrahim duduk kat mana? Baitul Maqdis. Nabi Daud duduk kat mana? Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman duduk kat mana? Baitul Maqdis. Okey. Jadi Baitul Maqdis ni tempat suci orang Yahudi. Jangan kau orang Yahudi. Baitul Maqdis ni tempat suci bagi 3 agama tu, iaitu agama Yahudi, agama Kristian dan juga agama Islam sampai sekarang. Untuk orang Yahudi, di situlah haikal ataupun istana Nabi Sulaiman dulu, dan Nabi Daud duduk situ, Nabi Ibrahim duduk kat situ. Untuk orang Kristian pula, mereka kata dekat situlah Nabi Isa kena salib dulu. Untuk kita orang Islam pula, dah tentulah itu salah satu masjid yang mulia dalam Islam. Okey, jadi mereka kata kalaulah kamu ni cucu keturunan Ibrahim, mereka mengagungkan Baitul Maqdis, maka kenapa kamu pergi agungkan Kaabah? Terbalik kot kata. Okey. Lalu kerana dakwaan Yahudi inilah maka turunnya ayat yang 93 ni, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Yang bermaksud semua makanan, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah halal bagi Bani Israel. Bukan macam kamu cakap tu. Sejarah asalnya semua makanan Bani Israel boleh makan. Tak ada unta tak boleh makan, ni tak boleh makan, tak ada macam tu. Semua makanan dihalalkan Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Yaqub alaihissalam ke atas dirinya sendiri. Okey, Yaqub ni nama lain dia Israel. Isra dalam bahasa Yahudi maksudnya hamba, il maksudnya Tuhan. Okey, jadi Israel maksudnya hamba Tuhan, ataupun kalau dalam bahasa Arab kita Abdullah lah, senang cerita. Okey, jadi Nabi Yaqub alaihissalam sebelum daripada Nabi Yaqub alaihissalam, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, tidak ada masalah. Maknanya anak-anak Yaqub dulu, Bani Israel, makan semua benda, melainkan yang diharamkan oleh Yaqub ke atas diri dia sendiri. Melainkan yang memang Nabi Yaqub haramkan untuk diri dia, tak boleh makan. Kenapa dia tak boleh makan? Yang ni Wabah Zuhaili bawa satu riwayat. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub alaihissalam ni qila, dikatakan di akhir hayat dia sakit darah tinggi. Sebab tu dia tak makan daging unta. Tu cerita dia. Okey, bila dia sakit darah, kita, bukanlah kita, jangan doa lah, saya jenis makan semua benda telan, saya pergi kadang-kadang ada kena bantang payah. Tapi orang yang darah tinggi memang dia kena kurang makan daging merah, betul tak? Daging lembu dia tak boleh lah, hari ni daging lembu, esok daging lembu, mampu lagu tu. Dah order daging lembu pula apa? Hak yang sup dia bawa, cocok straw minum. Tu tak usah lagi lah, jangan. Okey, untuk orang yang sakit darah tinggi tak boleh. Maka Nabi Yaqub alaihissalam qila, kata Wabah Zuhaili, sebahagian riwayat menyebut di akhir hayatnya dia kena penyakit darah tinggi ni. Jadi sebab tu dia mengharamkan unta ke atas badan dia, bukan sebab Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara tu, bukan macam tu. Katakanlah jikalau kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah jikalau kamu orang yang benar. Okey, soalan dia sekarang, Taurat ni turun bila? Taurat ni turun bila? Taurat ni turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, jarak dia dengan Israel ataupun jarak dia dengan Nabi Yaqub jauh gila dah. Sebab apa? Sebab asalnya Nabi Yaqub alaihissalam anak dia Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang duduk dekat Mesir tu dan bawa Bani Israel duduk kat Mesir. Ratus-ratus tahun lepas tu barulah muncul Nabi Musa alaihissalam. Okey, jadi Nabi Musa yang dapat Taurat, dan dalam Taurat kepada Bani Israel tu barulah diharamkan benda-benda kosher tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut yang Nabi SAW, baginda Nabi Muhammad, menghalalkan unta dulu sebelum Taurat. Allah kata memang halal pun, tak ada masalah pun. Nabi Ibrahim pun makan unta, sebab dia kata kamu keturunan Ibrahim, kenapa kamu haramkan unta? Allah jawab apa maksudnya? Nabi Ibrahim pun makan unta. Yang menjadi makanan tu tak boleh makan, yang pertamanya setelah Yaqub dia tak makan benda-benda ni, dan yang kedua dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam, datangnya Taurat, baru ada syariat kosher tu. Okey, sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu kata ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat, maksudnya kalau kamu dakwa sebelum Taurat turun pun memang Nabi Ibrahim tak makan unta, tu maksud dia. Tak makan makanan yang kosher ni semua,
maka bawa Taurat ni dan baca tunjuk mana Taurat sebut sedemikian. Okey, sebab tu kita kata ni unsur jidal ataupun unsur penghujahan daripada Al-Quran. Memang tak boleh nak menang, memang tak boleh nak jawab lah. Ayat ini mencabar Yahudi untuk mendatangkan hujah dari Taurat bahawa dakwaan mereka itu benar. Jikalau dakwaan mereka itu benar, tetapi Yahudi gagal menjawab cabaran ini kerana dakwaan mereka tidak berasas. Sebenarnya semua makanan adalah halal bagi Israel, bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Yaqub, iaitu Israel untuk dirinya kerana sakit yang dialaminya, iaitu daging dan juga susu unta. Dia barangkali susu unta tinggi apa? Tinggi lemak ke apa kot kan? Memang sedap pun susu unta. Barangkali sebab tu. Sebelum Taurat diturunkan, dan juga beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah di dalam Taurat ke atas Bani Israel sebagai hukuman untuk mereka kerana beberapa dosa yang telah mereka lakukan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya tidak melakukan dosa tersebut. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim yang telah wujud lama sebelum turunnya Taurat, sedangkan pengharaman itu muncul hanya setelah turunnya Taurat. Jadi yang mereka kata unta haram dan sebagainya, tak ada. Nabi Ibrahim tak pernah diturunkan syariat haram perkara tu, tak ada. Okey, yang tu cuma dengan Taurat dengan Nabi Musa saja. Jadi Nabi Muhammad SAW dan umatnya serta Nabi Ibrahim tidak semestinya tertakluk dengan ketentuan yang terdapat di dalam Taurat. Orang Yahudi ni pula yang dia punya silap faham tu pula, apa silap fahamnya? Mereka kata bahawasanya Nabi Ibrahim tu Yahudi. Silap besar. Mereka kata, mereka dakwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Silap besar. Istilah Yahudi itu cuma muncul setelah daripada kematian Nabi Musa alaihissalam. Sebelum tu tak ada istilah Yahudi, tak ada. Okey, jadi Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan. Malahan Bani Israel, kita kata bermulanya Yahudi, iaitu Bani Israel dengan kedatangan Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub alaihissalam adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana pula Macam mana pula Ibrahim tu Bani Israel? Tak kena. Okey, macam mana dia Bani Israel sedangkan Israel tu cucu dia? Tiba-tiba dia Bani Israel, anak-anak Israel. Tak, bukan. Nabi Ibrahim bukan Bani Israel, dia bukan Yahudi. Sebab tu di atas salah faham mereka tu, mereka kata Nabi Ibrahim ni Yahudi, dia pun tak makan unta juga. Tiba-tiba kamu keturunan Ibrahim, kamu makan unta. Itu dakwaan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tolak dakwaan ni. Yang pertama Allah kata Nabi Ibrahim tu sendiri dia bukan Yahudi, kata. Dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, dua-dua bukan. Okey, kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim pun tidak diharamkan makan perkara-perkara macam tu. Yang kosher tu cuma haram lepas Taurat datang, tu saja. Okey. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyebabkan Israel ataupun Yaqub mengharamkan ke atas dirinya daging dan susu unta ialah atas nasihat tabib, doktor lah. Ni yang saya sebut tadi. Kerana dia berbahaya bagi sakit yang sedang dialaminya. Sebahagian kata darah tinggi. Lalu Yahudi mendakwa bahawa atas dasar pengharaman Israel iaitu Yaqub itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan makanan dan minuman tersebut di dalam Taurat. Atas sebab dakwaan inilah maka Nabi SAW disuruh oleh Allah mencabar Yahudi agar membacakan Taurat jika dakwaan mereka itu benar. Okey. Kemudian ayat seterusnya, faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Maka barang siapa yang mengada-gadakan dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah turunkan pengharaman itu dalam Taurat. Okey. Jadi kalau dalam Taurat tak ada, mereka nak kata ada juga, yang tu kedustaan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bohong kata Allah. Yahudi gagal menjawab cabaran tersebut dan ayat ini merupakan sebesar bukti akan kebenaran kenabian Nabi SAW. Beliau begitu yakin bahawa dalam Taurat tidak terdapat keterangan tersebut, walau beliau sendiri tidak boleh menulis dan membaca. Masya-Allah. Ini perkara ni membuktikan nubuwah baginda Nabi SAW. Banyak dalam Quran selain daripada orang kata mukjizat. Apa mukjizatnya? Banyak perkara di dalamnya yang Nabi SAW mustahil boleh tahu cerita dia macam tu. Mustahil Nabi SAW boleh tahu berkenaan Nabi Ibrahim AS dulu tidak lagi diharamkan makan daging unta, belum lagi. Yang tu berlaku setelah kedatangan Taurat. Macam mana Nabi SAW tahu perkara ni? Sedangkan pada sangkaan orang Yahudi pun bahawasanya Nabi Ibrahim tu pun tak makan unta juga. Maknanya dia lagi tahu daripada orang Yahudi lagi. Okay, sebab tu kalau dalam Qasasul Anbiya, dalam kisah-kisah para anbiya dalam Quran, banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma kunta ladaihim
dan kamu ya Muhammad tidak berada di sisi mereka ketika perkara tu berlaku. Waktu adik-beradik Nabi Yusuf campak di dalam perigi, Allah kata kamu tak ada pun dekat situ. Waktu banjir Nabi Nuh, Allah kata kamu tak ada pun dekat situ. Dari sudut penafsiran Quran, kenapa Allah tekan banyak kali kamu tak ada kat situ, kamu tak ada masa tu? Allah nak kata mustahil Nabi tahu sebab dia pun tak ada kat situ. Itu maksud dia. Jadi kalau dia tahu kisah tu, daripada mana dia tahu kisah tu? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok bagaimana orang Yahudi tanya pada Nabi SAW berkenaan Ashabul Kahfi. Nabi SAW bukan saja beritahukan Ashabul Kahfi, malahan Nabi beritahu khilaf pandangan di kalangan Bani Israel berkenaan berapa bilangan sebenar Ashabul Kahfi tu. Yang tu pun Nabi SAW tahu. Maknanya bukan sekadar dia tahu Ashabul Kahfi, tetapi bilangan tu pun dia tahu. Masya Allah. Okey, sama juga dengan kes ni. Jadi di situ dalam pada mana baginda tak boleh menulis dan membaca. Sebab apa dia selalu highlight perkara tu? Sebab Nabi Musa AS, Nabi Isa AS boleh menulis dan boleh membaca. Okey, sebab tu Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa berbentuk kitab turun. Berbentuk ditulis pada batu, ditulis pada ni, tapi diturunkan dalam bentuk yang dibaca. Begitu juga Injil pada Nabi Isa AS diturunkan dalam bentuk yang boleh dibaca. Tetapi Al-Quran tak. Al-Quran diturunkan dalam bentuk yang dihafal, bukan dibaca. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidak boleh membaca. Saya ingat kebelakangan 20 tahun lepas, saya ingat ada gerakan-gerakan yang cuba nak ubah perkataan tu, yang nak kata sebenarnya Ummi tu bukan buta. Ummi tu maksudnya ibu, sebab Nabi ni ibu pada segala ilmu. Dia nak cuba tahrif mana-mana macam tu pula. Betapa banyak dalam hadis Nabi SAW waktu perjanjian Hudaibiyah, waktu Ali bin Abi Talib jurutulis, dia kata ini merupakan perjanjian Muhammad Rasulullah. Ini di antara perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Lagu Suhail bin Amr pun baca, dia kata kamu akuilah kamu Rasulullah, tapi saya tak iktiraf. Dia kata tukar ni daripada Muhammad Rasulullah tukar kepada Muhammad bin Abdullah. Lalu Nabi SAW sebut pada Ali, kata ambil surat tu, tukar bahagian Rasulullah tu, tukar pada Muhammad bin Abdullah. Ali kata ya Rasulullah, dia ni kapiak, memang dia tak percaya. Aku percaya dia pun. Takkan aku nak padam Muhammad Rasulullah tukar pada Muhammad bin Abdullah, sebab aku percaya anta Rasulullah. Lalu Nabi SAW ambil kertas tu dan dia tanya, aina kalimah Muhammad? Mana perkataan Muhammad? Menunjukkan memang sah, dia tak boleh baca. Tapi sebab tak boleh baca tu lah hebat tau. Okey, banyak rahsia-rahsia alam yang diceritakan oleh Nabi SAW. Apa ni, semalam saya dengar dekat IKM, mereka bukan IKM, Zayan. Mereka bincang semalam ke confuse ke pagi tadi kot rasanya. Mereka bincang berkenaan Uwais Al-Qarni tu. Cerita Uwais Al-Qarni tu, yang mana Nabi SAW sendiri beritahu pada Umar Al-Khattab, suatu hari akan ada rombongan daripada Yaman datang pada kamu, di dalamnya ada Uwais bin Amr daripada kawasan Qaran. Dia dulu kecil pernah kena sopak, tapi sekarang dah baik. Dia sopak dia tinggal sebesar 1 dirham saja. Dia boleh pesan kat Umar Al-Khattab sedemikian. Betapa banyak rahsia alam diceritakan oleh Nabi SAW. Okey, sehingga kan nama tu pun diberitahu direct. Nama Uwais bin Amr. Masya Allah. Okey, itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri pada baginda SAW. Baik. Yahudi kemudiannya mengetahui bahawa keyakinan Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Jadi jelaslah bahawa Yahudi hanya mengadakan dusta terhadap Allah dan sikap demikian, iaitu mendakwa atau menuduh secara melulu tanpa bukti dan hujah yang kukuh, adalah perbuatan yang sangat zalim. Okey, sebab tu kita ni dituntut dalam agama, alhamdulillah. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i dengan gaya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, apa kelebihan Al-Imam An-Nawawi? Dalam mazhab Syafi'i ni dia bukannya, bila kita sebut mazhab Syafi'i, dia ada satu saja, dia bukan macam tu tau. Dalam mazhab Syafi'i tu pun dia banyak mazhab lagi. Okey, dia banyak pecahan lagi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, pecahan utamanya selalu yang kita rujuk ada 4. Yang selalu dirujuk dalam masyarakat kita ni, luar daripada Perlis ni, selalunya adalah mazhab Asy-Syafi'i rujukan kepada Ibnu Hajar Al-Haytami daripada Iraq. Okey, Ibnu Hajar Al-Haytami, style dia memang macam style orang kita suka. Ada sesetengah penceramah luar daripada Perlis ni, kalau tuan-tuan perasan, orang tanya dia soalan, ustaz apa hukum macam ni? Haram. Apa hukum macam ni? Halal. Apa hukum macam ni? Sunat. Dia style macam tu.
Yang tu style Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan memang kalau luar dia perlih ni, dia prefer cara macam tu. Kemudian kita ada Syekh Ramli daripada Mesir. Syekh Ramli dia style dia suka buat khilaf. Okey, bila satu persoalan, okey ni pandangan ulama yang berbeza, tetapi saya pilih yang ni. Itu style Syekh Ramli. Ada pun macam dekat Perlis ni, sebagaimana mantan mufti kita Dr. Juanda dulu sebut, Perlis ni cenderung kepada Syafi'i gaya An-Nawawi rahimahullah. Okey, Syafi'i juga, tapi Syafi'i gaya An-Nawawi rahimahullah. Apa Syafi'i gaya An-Nawawi? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bila dibincangkan satu perkara, dia suka bawa dalil. Tu perangai dia. Okey, benda ni macam ni dalilnya. Allah tak payah pergi jauh. Kalau tuan-tuan tengok dalam Riyadhus Salihin tu pun kan, dalam dia punya peletakan fasal bab dia tu pun, dia bawakan fasal bab dan dia bawakan dalil mana yang dia maksudkan dalam penamaan bab dia tu, menunjukkan dia seorang yang sangat berpegang pada dalil. An-Nawawi rahimahullah. Okey, jadi sebenarnya itu dari satu, dia banyak pros and cons lah. Kalau untuk orang awam saya faham lah, kadang-kadang orang nak tahu bab hukum, saya boleh buat, tak boleh buat saja. Kadang-kadang kalau untuk orang awam tuan-tuan, kita buat khilaf banyak sangat pun berpusing, jangankan mata dia, mata kita pun berpusing dengar. Jadi untuk orang awam memang ada kalanya dia nak tahu direct mana yang dia boleh buat, mana yang tak boleh buat. Habis cerita macam tu. Okey, tetapi untuk penuntut ilmu, selalunya penuntut ilmu dia lebih suka dengan gaya An-Nawawi. Sebab bukan saja boleh tak boleh buat, tapi dia nak tahu apa dia alasan di sebalik boleh ataupun tak boleh tu, dalil tu. Dan wallahu alam, dari satu sudut, untuk orang yang berkemampuan memang tidak dinafikan ini cara yang lebih baik lagi. Okey, itu secara ringkasan lah. Kalau dari sudut perbezaan pandangan, perbezaan kefahaman dalil, hak yang tu memang memerlukan masa yang bertahun-tahun lah untuk kita nak faham. Okey, tapi ala kulli hal nak kata sikap kita, Allah Subhanahu Wa Taala tuntut paling kurang pun kalau boleh kita pernah tengok dalil tu, kita ada bukti tu, okey. Walaupun tidaklah sampai nak kata wajib untuk semua orang, pada saya tu berat sangatlah. Tapi siapa yang mampu berbuat sedemikian, dipuji syariat. Okey, wallahu alam. Baik. Kemudian dalam ayat seterusnya, kita ni syak ke apa? Saya pegang. Okey, ada lagi. Baik, kemudian ayat seterusnya, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, dah orang Yahudi ni tak dapat nak balas, tak dapat nak jawab, tak dapat nak tunjuk bukti dalam Taurat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qul sadaqallah. Kata maka benarlah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul sadaqallah, maka benar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang yang musyrik. Maksudnya katakanlah, hai Muhammad, sungguh benarlah apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku, bahawa seluruh makanan pada asalnya adalah halal bagi Bani Israel. Dan kalaupun ada pengharaman dalam Taurat, itu pun kerana hukuman terhadap dosa yang Bani Israel lakukan. Oleh itu ikutilah agama Ibrahim yang asas utama ajarannya adalah yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mensyirikkan dalam sembahan dan tidak mensyirikkan dalam arahan dan larangan. Kenapa tekan macam tu? Sebab orang Yahudi dia tidak mensyirikkan dari sudut sembahan. Orang Yahudi tak macam orang Kristian. Orang Yahudi, Tuhan dia sampai sekarang pun agama Yahudi masih monoteism. Maksudnya agama yang menyembah satu Tuhan. Orang Yahudi masih dari sudut ibadah okey lagi, dalam bab dia menuju ke ibadah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kesyirikan yang dilakukan oleh orang Yahudi ini dalam bab arahan dan juga larangan, dalam bab sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata Allah kedekut, na'udzubillah min zalik. Mereka kata Allah kedekut, mereka kata Allah ada letihnya, mereka ada sebut Rasul bersifat keji. Itu dia, Yahudi ni masalah dia kat situ. Bukan masalah sembah pada selain daripada Allah, bukan macam tu. Okey, jadi sebab tu kita kena tekankan, tidak semestinya seseorang Muslim itu bila ditujukan ibadah daripada Allah, dia selamat daripada syirik. Tidak semestinya. Okey, kalau umpamanya dia menyembah pada Allah tapi dia menghalalkan riba, sama macam perangai Yahudi. Yahudi menyembah Allah tetapi menghalalkan riba. Dia kata sesungguhnya innamal bai'u sesungguhnya jual beli itu adalah riba. Allah Subhanahu Wa Taala kata tak, jual beli lain. Ya Allah Subhanahu Wa Taala haramkan riba. Jual beli boleh. Sebab tu sampai sekarang pun konsep Islamic banking yang kita guna semua konsep jual beli, bukan konsep pinjaman. Pembiayaan rumah jual beli, pembiayaan kenderaan jual beli, pembiayaan peribadi jual beli, tak ada satu pun pinjaman. Ya, kalau tuan-tuan ada buat loan dekat Bank Islam ke apa, nama je loan kan. Tengok dekat dia punya
perjanjian tu, baca perjanjian, memang tidak ada satu pun perkataan pinjaman, tak ada, memang tak ada. Okey, dia guna pembiayaan ataupun jual beli saja. Itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang kedua, membenarkan semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ada rasul yang diingkar. Nabi Sulaiman dia ingkar, Nabi Isa alaihissalam dia ingkar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ingkar. Itu masalah dia. Kemudian yang ketiga, membenarkan semua kitab yang diturunkan. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ada kitab yang dia nafikan. Al-Quran dia nafikan, Injil dia nafikan, walaupun Injil tu memang untuk Bani Israel. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menekankan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut Nabi Ibrahim, yang mana asas dia ni adalah asas-asas yang orang Yahudi tak ikut. Okey, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkannya, membenarkan semua rasul, membenarkan semua kitab yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian firman Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, lembah Bakkah iaitu Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ayat ini pula mengandungi bantahan Allah terhadap dakwaan Yahudi yang kedua, bahawa kononnya kiblat Ibrahim dan Ishak serta nabi-nabi yang lain adalah Baitul Maqdis. Mereka mempertikaikan sikap Nabi Muhammad yang merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, daripada Baitul Maqdis ke Kaabah yang terdapat di Mekah. Kalau kita tengok pandangan muarrikhin ataupun pandangan ahli-ahli sejarah, mereka berhujah dengan ayat ni bahawasanya Baitullahil Haram dibina oleh Nabi Adam alaihi salam, bukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu alam. Yang ini masyhur di kalangan muarrikhin, tapi saya sendiri peribadi pun saya rasa macam setakat ni rasa macam betul pula. Sebab apa? Sebab dia kata kat sini, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk beribadah bagi manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah. Kalau kita tengok pada zaman Nabi Nuh AS, ada tak rumah sembahan yang mensyirikkan Allah? Ada. Maksudnya rumah sembahan dah ada kan? Patung masa tu kan dah ada patung Wat, Suwa, Yarus, Ya'ud, Nasar yang 5 tu. Masa tu dah ada patung, masa tu dah ada rumah sembahan. Tetapi masa Allah Subhanahu Wa Taala sebut rumah sembahan ibadah pertama adalah Baitullahil Haram. Maksudnya seolah-olahnya nampak gaya Baitullah ada sebelum daripada rumah-rumah yang dibuat oleh umat Nabi Nuh tadi. Wallahu alam. Okey. Jadi mereka berpandangan bahawasanya tugas Nabi Ibrahim adalah membina semula setelah ditinggalkan, menghidupkan semula, mentakmirkan semula setelah ditinggalkan. Wallahu alam. Di kalangan ahli sejarah itulah yang terkenal. Saya pun setakat ni rasa-rasanya macam turut, tapi ini cuma masalah sejarah lah, bukan masalah hukum ke apalah. Wallahu alam. Ya bang. Macam mana? Ibnu Hajar Al-Haytami, Iraq. An-Nawawi daripada Syam, Syekh Ramli daripada Mesir. Nombor 4, dia ada 3 orang lah. 3 tu dia ramai lagi dalam mazhab Syafi'i ni. Muhammad Zuhaili pun kita ada kan, ramai. Cuma saja kita kata yang terkenal sehingga kan mereka ada aliran sendiri dalam kerangka mazhab Syafi'i. 3 orang ni lah. Sehingga mereka ada aliran sendiri dalam mazhab Syafi'i. Okey, kalau kita tengok Al-Ghazali pun ada juga, banyak dia punya dia punya sumbangan dia. Tapi yang utama tu 3 tu lah. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah tak ada agam melintang, kita jumpa hari Ahad ni lah untuk Talbisul Iblis insya-Allah. Kemudian hari Jumaat depan kita sambung tafsir kita. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.